Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita dalam matematik tambahan tingkat tak 4. Masih lagi bab 1. Okey, subtopik kita pada hari ini adalah fungsi songsang. Okey, apakah yang dikatakan dengan fungsi songsang? Fungsi songsang dengan secara ringkasnya maksudnya adalah terbalik. Jadi apakah yang dikatakan dengan terbalik tu? Okey, cuba kita tengok Okey, kita teruskan. Okey, fungsi songsang. Okey, kalau ikutkan kaedah pemetaan yang cikgu ajar kamu sebelum ini, yang first dulu cikgu ajar kamu, contohnya X. Okey, dia petakan kepada Y. Okey, X, dia pergi kepada Y. X adalah objek, Y adalah image. Okey, nama fungsi ni adalah fx. Yang dikatakan dengan songsang apabila anak panahnya berubah. Okey, sekarang anak panahnya di sini. Tetapi apabila ada anak panah yang berlawanan seperti ini. Okey, anak panah yang di atas ke arah kanan dan anak panah yang ke bawah ke arah kiri. Maknanya dia berlawanan ataupun terbalik. Okey, ini ke kanan. Yang ini kiri. Apabila dia berlawanan, inilah yang dikatakan dengan songsang ataupun terbalik. Okey, simbol fungsi songsang bagi tajuk ini adalah F, masih lagi F. Tetapi dia ada simbol negatif 1, kuasa negatif 1 di atas tu. Apabila dia ada simbol seperti ini adalah untuk fungsi songsangan. Tak kisahlah dia guna huruf F ke, ataupun dia guna huruf G ke, ataupun dia guna huruf M ke. Okey, apa-apa sahaja huruf yang ada kuasa negatif 1 di atas ini adalah refer kepada songsangan. Ataupun kita panggil fungsi terbalik. Okey, untuk lebih jelas lagi apa yang dikatakan dengan fungsi terbalik, kita tengok. Samalah. Yang ni asalnya yang di atas ni kita tengok anak panah Cuba kamu tengok anak panah di sini, asalnya dia pergi ke sini. Tetapi apabila dia terbalik, dia berlawan arah. Dia berlawan arah apabila berlaku songsangan. Songsangan ni dia terbalik dan dia berlawan arah. Okey, asalnya fungsi biasa macam ini. Tetapi setelah dia menjadi fungsi songsangan, dia akan ada kuasa negatif 1 di atas ni. Okey, ini seperti biasa sahaja. Okey, seterusnya kita mau lihat. Okey, untuk lebih jelas lagi kita tengok contoh example. Okey, ini dalam buku teks kamu Dia kata dalam gambar rajah anak panah di sebelah. Okey, ini gambar rajah ni. Fungsi X memetakan kepada Y. Tentukan. Okey, soalan dia minta tentukan fungsi songsangan. Okey, yang di dalam kurungan ni. Apa dalam kurungan ni? Seperti biasa yang cikgu bagi tahu kepada kamu, yang dalam kurungan ini adalah objek. Okey, dia bagi tahu fungsi songsangan terhadap 1/4. Okey, di sini. Tengok anak panah 2 pergi kepada, tengok. Daripada 2 pergi kepada 4. Kepada 1/4. Okey, apabila dia pergi kepada sini. Ini namanya F. Ni, nampak di atas ni. Apabila anak panah ke kanan, ini namanya F. Apabila dia terbalik, akan jadilah dia songsangan. F negatif 1, X. Okey, jadi jika di sini negatif 4, jadi apakah nilai image dia? Jadi jawapannya adalah 2. Itu sahaja. Dia akan jadi terbalik. Okey, cuba kita tengok soalan B. Soalan B asalnya daripada 3 pergi kepada 5. Anak panah anak panah. Tengok dia punya anak panah pergi kepada 5. Ini namanya fx. Sekarang kalau dia terbalik, dia akan jadi inverse. Dia akan jadi songsangan. Kalau 5, jawapan dia terbaliklah. Ini dia minta 5 kan? Objeknya 5. Jadi jawapannya adalah
adalah, apa jawapan dia? Jawapannya adalah 3. Itu sahaja. Okey, kalau kamu tengok dalam kerja buku, dalam buku teks kamu dia seperti ini. Yang ni jawapan dia 2 dan ini jawapan dia adalah 3. Sama sahaja. Okey, kita teruskan, kita tengok example lain. Example, okey, kita tengok contoh 18. Okey, dalam contoh 18 ni, okey, dia bagi kamu y sama dengan fx. Ingat paksi y ni, apa y sama dengan fx ni? Okey, yang di sini biasa kita lukis graf kan? Kita lukis graf. Di sini paksi namanya x dan paksi ini namanya y. Tapi kalau kamu tak mau tulis y, mau tulis fx pun boleh. Kenapa? Sebab y sama dengan fx. Y dengan fx ni benda yang sama. Mau tulis y pun boleh, mau tulis fx pun boleh. Bergantung kepada soalan. Kalau soalan tulis y, y lah. Kalau soalan tulis fx, kamu guna fx lah. Benda yang sama. Okey, yang ni dia guna y. Dan ni x. Itu maksudnya y sama dengan ini. Maksudnya y sama dengan fx. Okey, dia kata Raja sebelum menunjukkan graf y sama dengan fx melalui titik. Okey, melalui titik ni. Kita ada 2 titik ni. P, titik dia adalah, koordinat dia adalah 1, 0. Ini x, yang ni y. Yang ni x, yang ni y. Dan Q, 3, 6. Pada rajah yang sama, lakarkan fungsi sorsangan. Dia suruh rajah yang sama dengan menunjukkan titik-titik yang sepadan dengan titik P dan Q. Okey, macam mana kita mau lukis? Okey, sekarang soalan ni dia kata dia bagi kamu graf. Dia bagi kamu garis yang warna pink ni. Garis yang warna pink ni adalah fungsi fx. Okey, kemudian dia suruh kamu lukis fungsi sorsangan. Graf sorsangan bagi graf ini. Graf sorsangan bagi graf yang warna pink ni. Jadi macam mana kita mau lukis? Okey, cara dia senang sahaja. Pertama sekali, okey, lukis balik ni dia punya paksi kan? Paksi X, paksi Y. Pertama sekali yang perlu kamu buat, kamu kena letak dia punya paksi simetri. Paksi simetri ini, paksi simetri bagi fungsi, dia berada di mana? Dia berada di tengah-tengah. Antara kosong, antara paksi X dan paksi Y ni dia berada di tengah-tengah. Dia wajib di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini kita panggil paksi simetri. Kalau sorsangan, maksudnya dia bertentangan dengan di sini. Dia saling berlawan. Jadi kita tengok koordinat yang pertama di sini, betul tak? Jadi dia berlawan kalau yang ni di paksi X. Titik yang ini yang berlawan dengan dia, yang terbalik dengan dia akan berada di sini. Dan jarak dia mesti sama. Kalau di sini 1, di sini pun 1. Apa maksud dia? Yang dikatakan dengan terbalik, cuba kamu tengok koordinat P. Koordinat P sekarang adalah 1, 0. Apabila dia menjadi fungsi inverse ataupun fungsi sorsangan, dia akan jadi terbalik. Ini nilai XY, betul tak? Bila dia menjadi sorsangan, koordinat ni menjadi sorsangan, dia punya yang ni pun terbalik. Apa yang dikatakan dengan tu? Okey, maksudnya sekarang ni 1, 0. Apabila dikatakan terbalik, dia akan jadi 0, 1. Okey, apa maksud cikgu tu? Okey, apabila kita plot koordinat, kita akan dapat macam ni. Yang ni. Dia akan jadi terbalik. Asalnya P 1, 0. Bila dia terbalik, dia akan jadi, bukan ni, salah ni. Cikgu pun salah ni. Okey, sepatutnya di sini adalah 0, 1. Bukan 1, 0. Okey, ni 0, 1. Dia akan jadi terbalik. Daripada sini. Dan koordinat yang kedua, kita ada 3, 6. Bila dia jadi terbalik, terbalikkanlah dia. Apa jadi dengan dia? Dia akan jadi, koordinat tersebut adalah 6, 3. Dia akan jadi terbalik seperti ini. Kamu nampak? Dia akan jadi terbalik. Bila dah dapat seperti ini, dapatlah kamu punya garisan. Kamu sambungkan sahaja garisan 2 koordinat ni. Kita sudah ada titik yang pertama dan titik yang kedua. Apa lagi? Sambungkan sahaja.
Okey, dapatlah graf. Ini ni yang menunjukkan songsangan. Okey, cuba tengok garis warna pink. Dia bernaik ke atas. Tengok. Dia songsangan ini, apabila berlaku songsangan, dia mesti dia punya kawasan dia sama saiz. Okey, saiz di sini. Ni kawasan berlorek ni. Mesti sama dengan kawasan ini. Ni kawasan dia ni. Kawasan yang di atas ni mesti sama dengan kawasan dia. Itu yang dikatakan dengan terbalik. Benda yang sama, saiz yang sama, tetapi kawasan yang berbeza. Sebab apa? Sebab dia terbalik sahaja. Okeylah, itulah maksud dia. Okey, seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Contoh seterusnya ini dia contoh 17 ya. Dia kata dia bagi kamu fungsi x squared fx equal to x squared minus 6. Untuk domain, domain. Ingat domain ni adalah nilai x. Domain antara 0 sehingga 4. Okey, dia kata pada satah yang sama lakarkan fungsi x dan fungsi songsangannya. Jadi macam mana kita mau buat dia? Soalan di sini dia kata lakar, lakar. Lakar ni, kalau kamu belajar dalam matematik moden, kita sudah belajar lakar ni benda yang simple sahaja. Benda yang simple sahaja. Yang perlu kamu buat, yang mana kamu kena tengok. Okey, cikgu ajar kamu macam mana mau buat. Okey, yang pertama sekali kamu kena tengok. Ini adalah graf kuadratik. Graf kuadratik ini, tengok dia punya kuasa. Kuasa dia adalah x squared kan. Nilai di depan dia adalah 1. Cuba tengok nilai dia positif atau negatif. Kalau dia positif, graf dia adalah, ada dua jenis saja ya. Persamaan kuadratik graf dia adalah senyum. Bentuk dia senyum. Dan apakah nilai negatif 6 di belakang ni? Okey, daripada persamaan x squared plus bx plus c. Ini persamaan kuadratik ya. Yang c di belakang ini adalah apa dia? Pintasan y. Pintasan y. Apa itu pintasan y? Garis yang melintas pada paksi y. Jadi di sini kita sudah tahu c equal to negatif 6. Bolehlah lukis. Jadi macam mana mau lukis dia? Okey, senang saja. Senang sahaja. Okey, kita tengok cara dia. Okey, yang ni dia guna koordinat ni. Dia guna koordinat, kemudian okey, daripada sini kita boleh lukis. Macam mana dapat koordinat ni? Masuk saja. X gantikan ni tempat kosong dapat negatif 6. Kalau gantikan 1 dapat, okey yang ni. Cikgu tak nak tekankan sangatlah. Apabila kita lukis graf, apa yang kita akan dapat? Okey, contoh dia. Kita sudah dapat C sama dengan C, pintasan Y. Okey, pada paksi Y, pintasan Y, garis yang melintas lah. Carilah apa dia jawapan dia, negatif 6. Letak negatif 6 di sini. Okey, kemudian okey, dia bagi tahu X3 ni 3. 3. Okey, kemudian kita boleh lukislah garis dia adalah senyum. Ni senyum. Bentuk dia adalah senyum. Ni kamu tak perlu detail sangatlah. Maknanya koordinat di sini adalah apa dia ni? X-nya berapa? Okey, X-nya koordinat. Okey, koordinat X, Y. X-nya adalah 0. Ini nilai Y, betul tak? Kenapa nilai Y? Sebab dia berada di paksi Y, negatif 6. Apabila dia menjadi inverse ataupun dia terbalik, ingat, akan jadi macam mana? Okey, ini 0, negatif 6. Bila dia jadi terbalik, dia akan jadi negatif 6, 0. Jadi cuba plot. Okey, sebelum kamu plot tu, kamu kena buat dulu. Kita nak lukis graf songsangan di sini kan. Kamu kena plot dulu garis apa ni di tengah dia ni. Di tengah-tengah dia ni kita panggil paksi simetri yang berada di tengah-tengah ni. Dia mesti kawasan dia sama. Okey, kemudian plotkan titik negatif 6, 0. Macam mana dapat 6, 0 tadi? Sudah cikgu jelaskan. Dia adalah terbalik daripada yang ini. Okey, negatif 6, 0. Di sini koordinat dia. Macam mana mau lukis? Lukislah. Bentuk macam dia juga. Okey, dan melimpas di sini.
dia mesti melimpas di tempat yang ada garis paksi simetri ni. Dia mesti melimpas ni. Maknanya kalau kamu tengok yang warna hijau, garis yang warna hijau dan garis yang warna biru ini, dia mempunyai kawasan yang sama saiz. Tengok di sini. Dia sama saiz dengan kawasan ini. Apabila dia sama saiz, yes, dia adalah songsangan. Itu sahaja. Okey, ini jawapan buku kamu. Okey, sama sahaja. Yang warna hijau ni adalah songsangan dia, yang ni adalah fungsi sebenar dia. Okey, kalau di sini kita tengok koordinat lah. Kita tengok koordinat dia. Okey, seterusnya. Okey, itu daripada graf. Okey, sekarang kita mau kira dia. Mau kira. Yang tadi dalam graf. Okey, sekarang kita tengok jalan pengiraan untuk fungsi songsang. Okey, dia bagi kamu fungsi betul. Yang ni fungsi betul. Fx sama dengan 5x tambah 2. Okey, cikgu sudah bagi tahu kan tadi, fx ni kita boleh gantikan dengan y. Fx ni kita boleh gantikan dengan y. Jadi kita gantilah. Jadi fx ni kita sudah gantikan dengan y. Nampak? Okey, yang ini kita gantikan dengan y. Sama dengan 5x tambah dengan 2. Okey, songsang maksudnya adalah terbalik. Betul tak? Okey, sekarang kamu punya persamaan adalah y sama dengan berapa? Sekarang ini persamaan kamu. Y sama dengan berapa? Apabila dia jadi terbalik, kita ada dua huruf saja kan? Kita ada huruf y dengan x. Apabila dia jadi terbalik ataupun apabila dia menjadi songsang, dia akan jadi x sama dengan berapa? Okey, x sama dengan berapa? Apabila kamu dapat x sama dengan berapa, yang terbalik itu adalah songsangan. Okey, apa maksud cikgu? Okey, kita tengok jalan kerja dia. Okey, sekarang ini y sama dengan berapa kan? Y sama dengan 5x tambah dengan 2. Sekarang kita mau cari x sama dengan berapa? Okey, x sama dengan berapa ini adalah songsangan. Jadi kita mau cari macam mana? Y 5x tambah dengan 2. Kita mau x. Jadi pindahkan 2 ni ke sebelah. Apabila 2 ni pindah ke sebelah, macam biasalah. Positif, bila pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif. Okey, y dengan 5 ni kekalkan dia. Y, di sini 5x. Okey, sekarang kita mau 5. Kita mau x. Kita tak mau 5. Soalan nak x. Jadi kita tidak mau 5. Jadi sekali lagi kita buang 5. Okey, sekali lagi kita buang 5 ke sebelah. 5 dengan x ni dia rapat. Kalau dia rapat, maksudnya dia darab. Darab bila buang ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Bahagi tempat duduk dia di mana? Tempat duduk dia adalah di bawah. Okey, jadi kita salin balik soalan. Y tolak dengan 2 sama dengan x. Per dengan 5 sama dengan x. Sekarang sudah dapat nilai x? Yes, sudah dapat. Tetapi x ini yang kamu kira ini berada di belakang. Yang kita mahu, ingat kelas ya, yang kita mahu mesti ubah. Dia mesti berada di depan. Kita tak mahu dia berada di belakang. Benda yang sama saja, kamu ubah dia pergi depan. Okey, bila dah dapat seperti ini, yes, ini adalah songsangan. Kenapa songsangan? Sebab dia terbalik. Asalnya dia adalah y sama dengan 5x tambah dengan 2. Sekarang yang menjadi dia ni x sama dengan. Yang ni y di depan, x di dalam. Sekarang x di luar, x di depan, y di dalam. Okey, itu beza dia. Itu maksud songsangan. Jadi sekarang cara tulis dia mau kamu tulis begini. Soalan dia mau begini. Okey, yang di dalam dia adalah nilai x. Jadi gantikan sahaja y ini sebagai x. Ini baru betul jawapan. Kita tidak mahu y. Yang terbalik ini y di dalam, kita tidak mahu. Soalan dia mau seperti ini. Ini soalan yang mau ni. Ni, nampak ni? Dia mau seperti ini, jadi kita guna yang ini. Objek dia juga mesti berubah. Ni nilai x. Okey, sekarang siaplah soalan A. Soalan B dia minta apa? Soalan B dia minta
F negatif 1, 7. Apa yang di dalam kurungan ni? Ingat lagi yang di dalam kurungan, benda yang sama sahaja ya. Yang di dalam kurungan ini adalah objek. Jadi masukkanlah mana objek kita. Ni kita punya fungsi songsangan F negatif 1x equal to x minus 2 divide by 5. Okey. Mana dia tempat dia? Okey, gantikan dengan 7. Jadi F negatif 1, 7 equal to 7 minus 2 divide by 5. 7 tolak 2, jawapan dia adalah 5. 5 per 5, 5 divide by 5 bahagi 5, jawapan dia adalah 1. Dapatlah. Ini jalan kerja untuk fungsi songsangan. Jalan kerja untuk fungsi songsangan. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, sebelum tu kita mau tengok pembuktian bagi fungsi songsangan. Okey, fungsi songsangan betul jika dan hanya jika fungsi yang sebenar didarab dengan fungsi gubahan bagi F dengan fungsi songsangan dia ataupun fungsi songsangan dengan F sama dengan X. Okey, dia hanya betul jika dia seperti ini. Apa maksud cikgu tadi? Okey, yang tadi kita sudah kirakan ini darab dengan yang ini fungsi sebenar, yang ini fungsi songsangan dia. Kalau kamu keluar jawapan dia X, yes, dia adalah betul-betul jawapan kamu untuk fungsi songsangan. Kalau keluar jawapan lain, dia adalah bukan fungsi songsangan. Okey, apa maksud cikgu? Okey, kita tengok dulu yang pertama. Okey, kita cuba buktikan yang ini dulu. Kalau keluar jawapan yang ini, kalau keluar jawapan dia X, okey, betul lah jawapan dia. Dan kita mau buktikan juga yang ini. Kalau keluar jawapan dia X, maknanya dia adalah fungsi songsangan. Okey, macam mana mau kira? Okey, kita tengok jalan pengiraan dia. Okey, F, selesaikan dulu di dalam ni. Apa di dalam dia ni? Ni. X tolak dengan 2 per dengan 5. Ini adalah objek. Okey, F apa dia? Fx adalah 5x tambah dengan 2. Gantikan di tempat objek ni. Di tempat objek ni gantikan. Gantikan dengan apa? Dengan yang ni lah. Maknanya 5 di tempat x plus dengan 2. Apa di tempat x ni? Ini yang di tempat x ni. Objek dia. Apa dia? X tolak dengan 2 per dengan 5. Okey, selesaikan. Ni darab yang dibahagi boleh potong. Tinggal lagi apa? X tolak 2 tambah dengan 2. 2 negatif 2 tambah dengan 2. Kamu akan dapat jawapan X. Jadi ini sudah kita tengok yang pertama. Sama ataupun tidak? Sama kan? Jadi betul lah. Cuba kita cek dulu yang kedua. Yang kedua ini. Yang kedua ini. Fungsi songsangan di luar. F di dalam. Apa dia? Dia punya objek. 5x tambah dengan 2 sama dengan. Okey. Fungsi songsangan dia apa ni? Ni fungsi songsangan dia ni. Di tempat x ni gantikan. Fungsi songsangan dia ni. Jadi gantikan tempat dia sahaja. Tolak dengan 2 per dengan 5. Apa dia yang di dalam kotak, di dalam kurungan ni? Masukkanlah yang dalam kurungan ni mesti sama. Apa dia? 5x tambah dengan 2. Jadi kita selesaikanlah. Kita selesaikan. 5x tambah dengan 2 tolak dengan 2 per dengan 5. Okey, tolak 2 tambah tolak. Jadi jawapan dia matilah kan sini kan. Tinggal lagi 5x per dengan 5. 5 bahagi 5 jawapan dia X. Jadi kita tengok. Okey. Adakah jawapan ini X dan adakah jawapan ini X? Apabila kedua-dua jawapan ini keluar jawapan dia adalah X dan yang ni adalah X. Yes, betul jawapan kamu. Kedua-dua fungsi ini menunjukkan dia terbalik. Okey. Yang satu pergi kanan dan satu lagi pergi kiri.
Kalau kamu contohnya kalau kamu kira-kira, cuba yang ni dapat X per dengan 2. Yang ni tiba-tiba dapat 3X tambah dengan 5. Okey, contoh jawapan kamu. Jawapan di kiri dan kanan dia berbeza. Apabila kiri dan kanan dia berbeza, ini bukan fungsi sosangan. Ini bukan pasangan dia. Okey, jika dia betul-betul pasangan yang serasi, okey, dia berada di depan ke, yang terbalik ni sosangan dia di depan ke atau di belakang ke, jawapan dia mesti X. Kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu. Yang ni ada dia bagi tahu ni. Kedua-dua di depan ke, di belakang ke. Okey, jawapan dia mesti keluar X. Okey, kita teruskan. Okey, kalau kamu tengok latih diri 1.9 dalam muka surat 26. Okey, tengok contoh 2, latihan nombor 2. Dia kata fungsi F dan G ialah fungsi songsang antara satu sama lain. Sahkan kebenarannya. Okey, dia suruh kamu sahkan kebenaran dia. Apa maksud dia? Maksud dia bagi soalan ini, dia kata F, G, X. F dengan G adalah fungsi songsang antara satu sama lain. Maknanya dia adalah fungsi songsangan lah. Dia adalah fungsi songsangan antara satu sama lain. Okey, maksudnya mungkin G ni sebenarnya adalah F negatif 1. Cumanya dia label lah sebagai G. Tak apalah. Mungkin F, G. Okey, soalan dia. Ini fungsi yang betul, yang ni yang terbalik dia. Kalau kamu kira yang ni dapat X ataupun yang ni kamu kira-kira dapat X, yes, dia adalah pasangan songsangan. Pasangan bagi fungsi songsang. Yang ni sebenarnya adalah F negatif 1. Cumanya dia label guna G saja, dia tukar saja. Dia tukar yang ni jadi G. Itu sahaja. Kalau kamu kira yang ni pasangan fungsi gubahan, pasangan dia kan, kira-kira dapat X, yang ni pun kira-kira dapat X. Yes, dia adalah fungsi songsangan. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, dia sebenarnya adalah untuk kamu buktikan fungsi songsang sahaja. Okey, yang ni, okey, latih diri 1.10 muka surat 27. Okey, yang ni cikgu cuba tunjuk contoh I sahaja. Okey, cuba tunjuk contoh I sahaja. Okey, kamu boleh tengok betul-betul cikgu tunjuk kepada kamu ni. Fungsi I. Okey, soalan I. Ini soalan I. Macam mana mau selesaikan soalan I? Dia suruh kamu cari songsangan. Okey, soalan dia adalah Fx sama dengan X tambah dengan 9 per dengan X tolak dengan 8. Ingat ya, Fx ni kita boleh gantikan dengan Y. Sekarang yang di depan ini Y sama dengan. Bila inverse kita mau cari X sama dengan berapa. Bila mau cari X sama dengan berapa, cuba kamu tengok soalan ini. Soalan ini ada pecahan, betul tak? Okey, bila ada pecahan, hapuskan pecahan dulu. Hapuskan pecahan. Okey, dia berada di bawah, bila pindah dia akan jadi di atas. Asalnya dia di bawah, bahagi bila pindah di atas. Bila di atas dia jadi darab. Okey, simbol kurungan ini adalah untuk darab. X tambah dengan 9. Okey, Y. Okey, yang ni pindah naik atas. X tolak dengan 8. Okey, seperti biasa, kembangkan. Y darab X. Y darab negatif 8. Maknanya kamu akan dapat YX tolak dengan 8Y sama dengan X tambah dengan 9. Okey, apa yang kita mau cari tadi? Kita mau cari X sama dengan berapa, betul tak? Jadi kumpulkan yang ada X. Mana yang ada X? Kumpulkan yang ada X di bahagian yang sama. Di bahagian yang sama. Yang tak ada X, buang dia ke seberang. Maknanya yang ada X ni pergi ke seberang. Yang tiada X, bawa ke seberang. Okey. Pertama sekali kita pindahkan dulu yang ini. Sebab apa? Sebab kita mahu dia. Dia positif, bila pindah dia akan jadi negatif. YX. Positif, kita pindah dia jadi negatif. Okey, kemudian yang ini tidak mahu. Kenapa tidak mahu? Sebab dia tiada X. Okey, yang ni dia tiada X. Kita tak mahu. Kita mahu yang ada X sahaja. Maknanya kita pindah ke seberang.
Okey, dia negatif. Bila dia pindah ke seberang, dia akan jadi positif. Positif 8Y. Di sini asalnya apa? Di sini asalnya adalah ni 9 ni. Yang di seberang ni 9 ni kekalkan dia. Okey, sekarang kita sudah dapat di sini adalah 9 tambah 8Y. Soalan, kita mahu X. Di sini ada X, di sini ada X. Jadi faktorkan, keluarkan benda yang sama. Bila keluarkan benda yang sama, tinggallah lagi di sini Y. Bila kamu keluarkan X tiada kan, dia sebenarnya ada nombor dia adalah 1. Okey, dapatlah seperti ini. Kita mahu X sahaja. Okey, kurungan ini maksudnya darab. Jadi kita mahu pindahkan kurungan ini. Mahu pindahkan kurungan ini ke seberang. Okey, kurungan maksudnya darab. Bila kita pindah ke seberang, dia akan jadi bahagi. Bahagi maksudnya apa? Dia akan berada di bawah. Y tolak 1. Kenapa dia di bawah? Sebab asalnya di sini darab. Bila pindah ke seberang, dia akan jadi bahagi. Jadi tulis balik. Yang di atas dia adalah 9 tambah dengan 8Y equal to X. Okey, sekarang sudah dapat X equal to berapa? Yes, kamu sudah dapat ini. Adakah dia terbalik? Yes. Jadi cara tulis yang sebenar dia, ubah balik. Di sini adalah F negatif 1X equal to 9 tambah dengan, kalau di sini X, yang ni pun mesti tukar X. 8X per dengan X tolak dengan 1. Okey, itu cara dia ya. Okey, ini latih to be bagi muka surat 27. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, yang ni pun sama. Nombor 3 dan nombor 4. Okey, latihan ni kamu boleh buat sendiri. Jika tidak faham, tolong tanya cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Dan tolong buat. Admit ni bukan subjek mendengar, bukannya subjek melihat, tetapi kamu mesti ambil pen. Dan kamu mesti cuba sendiri. Barulah kamu lagi faham. Walaupun soalan yang sama, cuba buat berkali-kali. Makanya kamu akan lagi power. Okey, itu sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.